ilmu tentang pemakanan lah. Pemakanan, panduan diet dan juga saranan pemakanan untuk golongan dewasa. Okey, saya juga akan berfungsi tentang panduan pemakanan untuk pesakit diabetes, okey, untuk pesakit hipertensi dan juga untuk pesakit gout. Okey, ini apa yang saya dimintalah untuk saya kongsi untuk malam ni. Okey, jadi untuk yang pertama, okey, panduan diet dan juga saranan pemakanan untuk golongan dewasa. Okey, seperti yang sedia maklum, okey, dalam seharian kita akan makan kan, dan pemilihan makanan kita sepatutnya berdasarkan kepada piramid makanan. Seperti yang semua boleh lihat di sebelah kiri saya ni adalah piramid makanan Malaysia yang lama, dan sebelah kanan ni adalah piramid makanan yang kita telah tukarlah pada tahun 2020. Dan kalau kita dapat lihat dekat bawah ni, kategori makanan karbohidrat telah ditukar kepada kategori makanan serat. Okey, di bawah. Dan untuk piramid makanan yang terbaru ni, setiap kumpulan makanan tu kita ikut sajian dia. Untuk yang kita nampak belah kiri ni, dia macam longgokkan makanan tau. Jadi bila kita kata macam 3 sajian, 2 sajian, orang dia tak dapat nak imagine 3 sajian tu macam mana, 2 sajian tu macam mana. Tapi untuk piramid makanan yang terbaru ni, okey, kita memang dah tunjuk gambar berapa sajian, macam satu sajian berapa banyak dia punya. Dan yang paling latest, okey, kita ada buat lagi satu kaedah, iaitu pinggan sihat Malaysia. Mengapa kita keluarkan kaedah ini? Supaya kita lebih mudah untuk lihat, sebab kita makan dalam pinggan kan. Jadi kita nak bila makan tu kita dapat ikut portion yang sepatutnya, iaitu suku-suku separuh. Suku yang pertama adalah karbohidrat. Okey, karbohidrat macam ni, nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan juga ubi. Suku yang kedua adalah protein. Contoh dia ikan, ayam, daging dan juga kacang. Dan separuh daripada pinggan yang kita makan tu sepatutnya kita kena penuhkan dia dengan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, dengan membuat kaedah ini, jumlah karbohidrat yang diambil adalah pada tahap yang sesuai. Di samping kita dapat sumber protein dan juga serat yang mencukupi. So dalam satu pinggan ni kita kata balance lah, seimbang, makan yang seimbang. Suku-suku separuh. So mudah untuk kita ingat. So bila kita makan tu kita macam letak nasi suku, lauk-lauk suku, buah dan juga sayur tu kena separuh. Okey, kita selalu sarankan untuk makan mengikut masa. Okey, mengapa? Sebab kita untuk sesetengah orang bila dia ingat diet, dia fikir untuk tidak makan. Okey, sepatutnya benda tu tak betul lah. Sepatutnya kita kena makan kerap. Okey, sehari 5 kali, tapi portion dia tu kita kena kawal. Portion dia tu kena sikit. Okey? Bukannya makan 5 kali tu kita belasah je makan apa-apa. Okey, macam yang dapat lihat dekat sini, makan mengikut waktu makan yang ditetapkan dengan kuantiti makanan yang sesuai. Contoh dia, okey, sarapan pagi selalu kita akan ambil daripada pukul 7 pagi hingga ke 8.30 pagi. Okey, di sini sewaktu sarapan pagi ni kita punya proses penghadaman paling tinggi lah, paling cepat proses penghadaman berlaku. Tapi bila kita dah pergi ke makan tengah hari, iaitu dalam pukul 12.30 hari ke 2 petang, okey, proses penghadaman mula untuk menurun dah bila time tengah hari ni. Dan bila kita makan malam, okey, proses penghadaman akan menjadi paling minimum, iaitu pada pukul 6.30 petang hingga ke 8.30 malam. Untuk pengetahuan semua, bila kita makan sayur, buah-buahan, kita panggil dia serat. Okay, serat ni ada 2 jenis. Okay, yang pertama adalah serat larut air, iaitu serat larut air ni dia membantu menurunkan paras kolesterol dan juga glukosa dalam darah kita. Okay, so sesiapa yang tinggi kolesterol, dia kena ambil lebihlah serat larut air ni. Okay,
Dan serat lagi satu jenis adalah serat tak larut air, iaitu membantu menggerakkan bahan dalam usus, okey, dengan membantu pembuangan najis dan juga dapat mengurangkan sembelit. Seterusnya saya akan berkongsi berkenaan dengan panduan pemakanan untuk pesakit diabetes, okey. Dan diabetes ialah sejenis penyakit kronik tidak berjangkit yang berlaku apabila paras gula dalam darah tinggi disebabkan oleh kekurangan insulin dalam badan kita, ataupun insulin menjadi tidak sensitif dan tidak bertindak balas dengan tisu. Dan sebab-sebab inilah penyumbang kepada kita boleh dapat diabetes. Okey. Dan kalau dapat dilihat dekat sini, okey, panduan untuk penjagaan diet untuk pesakit diabetes, okey, macam yang first sekali dekat sini adalah makanan yang perlu dielakkan. Okey, mengapa kita perlu elakkan makanan-makanan ini? Disebabkan oleh mengandungi gula ringkas yang akan meningkatkan paras glukosa dalam darah kita cepat. Okey, contoh dia gula putih, gula merah, gula melaka, gula batu, gula-gula ataupun glukos. Okey, dan untuk yang kedua ni adalah makanan yang perlu dikawal. Maknanya dia boleh makan tapi dalam jumlah yang dikawal. Mengapa? Kerana gula kompleks yang diperlukan, kita perlukan juga gula dalam badan kita. Kita tak boleh terus cut gula sebab gula ni memberi sumber tenaga dalam tubuh badan kita dan diuraikan dengan perlahan-lahan, maka tidak meningkatkan paras glukosa darah dengan cepat. Dan untuk makanan yang bebas untuk dimakan, okey, jenis-jenis makanan ni tidak mengandungi gula ringkas, maka dia tak meningkatkan paras glukosa dalam darah tu dengan cepat lah. Contohnya kalau minuman pun, minuman yang sejuk, panas, okey, contoh dia kopi ataupun teh tanpa gula, teh herba ke, teh Cina ke. Okey, kalau kita buat air limau yang tanpa gula. Seterusnya, saya nak berkongsi tentang panduan pemakanan untuk pesakit hipertensi. Okey, hipertensi ni apa? Dia adalah tekanan darah, iaitu tekanan yang dikenakan terhadap pembuluh arteri dan juga vena semasa pengedaran darah yang disebabkan oleh denyutan jantung. Dan okey, macam yang kita dapat lihat dekat skrin, makanan yang tinggi garam ni dia boleh menyebabkan kita punya tekanan darah kita meningkat. Yang terakhir, saya nak berkongsi tentang panduan pemakanan untuk pesakit gout. Okey, apa tu gout? Okey, gout adalah satu bentuk artritis akut yang menyebabkan kesakitan teruk dan bengkak pada bahagian sendi. Okey, ia disebabkan oleh pengumpulan asid urik yang tinggi di dalam badan. Dan asid urik ni terbentuk apabila pemecahan purin yang terdapat dalam kebanyakan tisu manusia dan makanan. Kebiasaannya purin ni dibuang melalui air kencing. Sepatutnya macam itulah, bila kita makan, okey, dia akan diproses dan purin tu akan dibuang. Tapi bila untuk pesakit gout ni, purin tu dia tak boleh nak dibuang. Dia simpan dan juga dia mengeras, okey, dekat sendi-sendi kita dan menyebabkan kesakitan lah. Okey, untuk pesakit gout ni, sumber protein dalam diet terutamanya daging merah dan juga makanan laut mengandungi purin yang boleh meningkatkan risiko pembentukan gout. Maknanya untuk pesakit gout ni dia kena elakkan makanan daging merah dan juga makanan laut lah. Okay, kalau untuk makanan yang dia boleh ambil ikut normal, susu, produk tenusu, telur, keju tu dia boleh ambil je macam biasa. Kalau untuk buah-buahan dan sayur-sayuran yang boleh dimakan secara normal, semua jenis buah dan jus buah dan juga kebanyakan sayur dia boleh ambil secara normal lah. So, saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Okay, terima kasih banyak-banyak sebab bagi saya peluang untuk berkongsi ni.